Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa yang jadi dengan Zahid Hamidi nanti? Kita tahu Perlembagaan UMNO berkata, pemilihan UMNO perlu laksanakan 6 bulan selepas pilihan raya, paling lewat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe channel ini. Bagi yang belum tekan subscribe, saya mohon bantuan supaya dapat membantu channel kita ini untuk tekan butang subscribe berkembang lebih besar. Impian kita pada penghujung tahun depan, kita akan mendapat 500,000 subscriber supaya channel ini cukup besar dan menjadi perhatian Perdana Menteri dan Menteri-Menteri berkenaan supaya kita jadikan channel ini nadi rakyat bersuara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang terjadi dengan Zahid Hamidi? Adakah dia akan digulingkan ataupun dia akan tetap bertahan dan akan menang dalam pemilihan parti seterusnya? Menurut seorang penganalisis, inilah yang bakal terjadi kepada Zahid Hamidi. Menurutnya, kedudukan Zahid sebenarnya sukar dicabar. Apatah lagi dengan Zahid Hamidi sekarang sudah jadi timbalan Perdana Menteri, pastinya dia akan semakin berkuasa sekarang ini dan agak sukar untuk dia ditukarkan pula. Okey? Kedudukan Zahid sukar dicabar, kata penganalisis politik. Kedudukan Presiden UMNO pada sekarang ini, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dilihat sukar untuk dicabar menjelang pemilihan parti itu kurang 6 bulan lagi. Berdasarkan kepada budaya parti politik yang menyaksikan tiada presiden yang pernah tewas dalam pemilihan kecuali berundur. Profesor di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, iaitu Profesor Dr. Zaid Ahmad, berkata secara teorinya, budaya politik naungan dalam UMNO dilihat terlalu menebal dan ia antara kekuatan terbesar yang memberi kelebihan kepada Ahmad Zahid Hamidi. Kekuatan setiap pemimpin UMNO adalah berdasarkan budaya politik berkenaan. Bukan 1-2 hari ini situasi menunjukkan Presiden begitu berkuasa. Ia berlaku sejak zaman berzaman, katanya. Termasuk ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, ketika beliau menjadi Presiden UMNO. Kedudukannya juga cukup kukuh dan nampaknya budaya politik ini berlaku secara berterusan dan diwarisi sehingga kepada kepimpinan UMNO pada hari ini, katanya kepada BH. Beliau diminta untuk mengulas kemungkinan ada calon lain yang mampu mencabar kedudukan Ahmad Zahid Hamidi menjelang pemilihan parti yang dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa bulan lagi. Zahid yang juga Setiausaha Agung Kehormat Persatuan Sejarah Malaysia berkata budaya politik sedemikian masih kukuh dalam UMNO dan berupaya mempengaruhi keputusan pemilihan parti. Katanya sebab itu kita lihat kedudukan Ahmad Zahid Hamidi walaupun digambarkan tak disukai tetapi dalam parti cukup kuat pengaruhnya. Malah beberapa tindakannya kebelakangan ini termasuk pemilihan pemimpin BN dalam kabinet dan apa yang berlaku dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi. Katanya, saya jangka ada orang yang calonkan diri untuk mencabar Zahid nanti. Namun setakat ini belum ada presiden yang kalah dalam pemilihan. Melainkan ada presiden yang sebelum ini yang bertindak mengundur diri, katanya. Sementara itu pensyarakanan Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, Universiti Teknologi Malaysia UTM Dr. Mazlan Ali pula membayangkan peluang dan keupayaan calon yang bakal menentang Ahmad Zahid pada pemilihan nanti berdepan dengan laluan yang sukar. Katanya, pertama, kita dapat lihat keputusan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO baru-baru ini, beberapa orang yang dilihat mengkritik Ahmad Zahid telah diambil tindakan. Ini termasuk Tan Sri Anwar Musa, iaitu bekas Ketua Bahagian Keterai yang dipecat.
Katanya lagi, saya menjangkakan mungkin akan ada lagi pemimpin yang apabila menunjukkan perbezaan pendapat dengan Ahmad Zahid, bakal berdepan tindakan yang sama, katanya. Menyentuh calon yang mungkin boleh mencabar kedudukan Ahmad Zahid, beliau melihat Khairi Jamaluddin sebagai seorang calon yang berpotensi. Bagaimanapun, katanya, Khairi Jamaluddin mungkin sukar memberikan saingan, bukan saja kerana akar umbi dalam UMNO yang lebih memihak kepada Ahmad Zahid, malah kedudukan bekas Menteri Kesihatan itu sendiri agak goyah. Jelasnya, ini berikutan Khairi telah kalah pada pilihan raya umum ke-15 dan ketika ini tidak ada jawatan kanan dalam UMNO. Untuk rekod, Ahmad Zahid Hamidi dipilih sebagai Presiden UMNO pada Jun 2018 bagi tempoh 3 tahun, iaitu sehingga Jun 2021. Bagaimanapun, pemilihan jawatan UMNO di semua peringkat cawangan, bahagian dan Majlis Kerja Tertinggi MKT ditangguhkan selama 18 bulan bermula 30 Jun 2021. Menerusi surat pada Ogos 2021, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS memutuskan penangguhan pemilihan UMNO untuk penggal 2001 sehingga 2023 telah dibuat secara teratur. Sehubungan itu, pemilihan jawatan UMNO untuk MKT, bahagian dan cawangan ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kepada ROS iaitu sebelum 29 Disember 2022. Ketika Perhimpunan Agung UMNO khas atau EGM pada Mei yang lalu, UMNO berjaya meminda perlembagaan parti bagi membolehkan pemilihan ditangguhkan selama 6 bulan sehingga pilihan raya umum PR15. Apakah yang akan terjadi kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi? Ramai mengatakan sebelum dia menjadi timbalan Perdana Menteri bahawa peluangnya untuk mendapat mempertahankan jawatannya itu memang tidak dapat pertahankan lagi. Tetapi berlainan pula, situasi sekarang sudah berubah 100%, sudah berubah 180 darjah, iaitu keadaan itu sudah berubah. Dia sekarang makin berkuasa semula dan kemungkinan besar bagi mereka yang ingin mencabar dia mungkin akan kalah teruk dalam pemilihan tersebut nanti itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang sebelum ini kita melihat Ahmad Zahid Hamidi kalau ada pemilihan dia boleh kalah kerana banyak isu-isu yang terpalit dengannya, terutama kes mahkamah dan juga kes yang selalu orang pertikaikan, iaitu bagaimana dia mempertahankan Datuk Seri Najib Tun Razak yang sudah pun di dalam penjara pada ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berharap semoga UMNO akan terus dapat menjadi relevan dengan kehidupan rakyat Malaysia sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita nantikanlah apa keputusan nanti, apa keputusan yang akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, pada pemilihan itu nanti. Kita jumpa lagi. Bye-bye.